Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 20 Ogos bersama saya Nazira Syaringat dan jurubahasa isyarat Hanafi Ismail. Dan berikut tajuk utama malam ini. Baki 9 mangsa nahas pesawat selamat dikebumikan. Saya teringat-ingat masa 2-3 hari lepas saya teringat nak kontak dia, nak kontak wife dia. Tapi tak sempat terus dapat berita macam itulah. Baki 9 mangsa nahas pesawat Beechcraft 390 di Persiaran Elmina Shah Alam Khamis lalu selesai diurus dan disolatkan di Masjid Jami' Ar-Rahimiyah pada jam 12.26 tengah hari tadi. Jenazah pertama disolatkan ialah Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelangai Allahyarham Datuk Seri Johari Harun sekitar jam 10 pagi. Kesemua jenazah dituntut oleh keluarga masing-masing di Jabatan Perubatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Rahimah pagi tadi. Solat jenazah Allahyarham Datuk Seri Johari diimamkan oleh anak Allahyarham sendiri yang kemudiannya dibawa ke Masjid Saidina Hamzah, Kampung Batu Muda, Kuala Lumpur kira-kira pukul 10.35 pagi. Pengurusan jenazah kemudian disusuli solat jenazah bagi 3 mangsa serentak membabitkan Allahyarham Muhammad Taufik Muhammad Zaki, Allahyarham Khairil Azwan Jamaluddin dan Allahyarham Syarifuddin Sya'ri yang diimamkan Imam Besar Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Muhammad Farhan Wijaya. Sekitar jam 11.15 pagi, jenazah dibawa ke Tanah Perkuburan Islam UK Perdana Ampang, Felda Mempaga Pahang dan Bandar Baru Salak Tinggi Sepang bagi upacara pengebumian. Usai itu, jenazah Allahyarham Muhammad Naim Fawaz Muhammad Muaidi dan Allahyarham Syaharul Amir Omar pula disolatkan dan dibawa ke Tanah Perkuburan Islam Sungai Kantan, Kajang dan Manjung, Perak untuk dikebumikan. Manakala solat jenazah terakhir melibatkan mangsa Allahyarham Idris Abdul Talib Elias Ramali, Allahyarham Syaharul Kamal Roslan dan Allahyarham Haikal Aras Abdul Azim yang dibawa ke Tanah Perkuburan Islam Barak Benus, Bentong, Kelang Gate, Ampang dan Presin 20 Putrajaya. Sementara itu di Perak, jenazah Syaharul Amir Omar iaitu salah seorang penumpang yang terbabit dalam nahas pesawat terhempas di Persiaran Elmina Shah Alam Khamis lalu selamat dikebumikan di Taman Persemadian Islam Seri Manjung. Jenazah Pusara Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM itu disemadikan pada pukul 3.30 petang di hadapan lebih 300 ahli keluarga, rakan taulan dan penduduk setempat mengikut istiadat TLDM. Keranda Allahyarham yang dibaluti ensign TLDM diusung 6 pegawai pasukan itu yang berpakaian istiadat dengan seorang pegawai berada di hadapan sebagai jurupandu. Ensign TLDM tersebut kemudian diserahkan kepada adik Allahyarham Rusakina Omar 41 tahun sebagai simbolik kepada penghargaan pengorbanan Allahyarham ketika berkhidmat dalam pasukan tersebut. Sebaik selesai bacaan talqin oleh pegawai agama Pangkalan Lumut Meja Azlan Abdullah, 4 anak Allahyarham berusia antara 19 hingga 12 tahun kemudian diberi penghormatan menjiruskan air mawar ke pusara Allahyarham. Ibu Allahyarham Cik Ana Abdullah 67 tahun serta 5 adik Allahyarham turut hadir bagi memberi penghormatan terakhir. Terdahulu jenazah dimandi dan dikafankan oleh petugas Jabatan Agama Islam Selangor JAIS di Masjid Jami' Ar-Rahimiyah berdekatan Hospital Tengku Ampuan Rahimah Tarklang. Tangan menggigil ketika mengetahui Allahyarham pergi buat selamanya. Itu luahan Suraya Lopez Saleh 50 tahun yang merupakan ibu saudara salah seorang mangsa nahas pesawat di Elmina, Muhammad Naim Fawaz Muhammad Muaidi kepada kru Berita Al-Hijrah. Katanya kali terakhir dia bertemu Allahyarham adalah sehari sebelum Hari Raya tahun ini, membuatkan dia terkilan anak buah kesayangannya itu ibarat hilang tiba-tiba. Menurut Suraya, keakrabannya dengan Allahyarham ibarat ibu dan anak. Lebih-lebih lagi ketika Muhammad Naim Fawaz kehilangan ibunya 3 tahun lalu. Niatnya yang mahu menghubungi Allahyarham tidak kesampaian apabila kabar yang diterima adalah berita pemergian anak saudaranya.
Saya teringat-ingat masa 2-3 hari lepas saya teringat nak contact dia, nak contact wife dia. Tapi tak sempat, terus dapat berita macam itulah. Last kali jumpa masa sebelum raya, sehari sebelum raya dia datang rumah saya. Lepas tu saya ingat nak panggil dia makan-makan kan. Tapi masa saya contact dia, dia dekat US. Lepas tu saya ingatkan dia masih di US, saya tak tahu lagi kan dia dah balik. Lepas tu saya tahu-tahu dapat berita macam ni lah. Kongsi Suraya lagi, dia kagum dengan kepribadian anak saudaranya itu yang sentiasa ceria dan positif meskipun berdepan kesusahan. Dia dalam pada itu bersyukur kerana proses pengecaman mangsa dan pengurusan kesemua jenazah berjalan dengan baik dan lebih cepat daripada jangkaan awal iaitu pada Isnin. Diikutkan selesai besok kan, tapi dapat tahu hari ni syukur Alhamdulillah dipermudahkan segala urusan kan, Alhamdulillah sangat. 1:15 hari tadi, jenazah Muhammad Naim, 35 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Sungai Kantan selepas solat Zuhur sebaik van yang membawa jenazahnya tiba di perkarangan tanah perkuburan. Dianggarkan 100 orang terdiri daripada ahli keluarga, saudara mara dan rakan mangsa turut berada di tanah perkuburan itu. Sementara itu, Ketua Polis Selangor Datuk Husin Omar Han mengakui proses pengecaman 10 mangsa adalah sukar. Bagaimanapun, proses tersebut berjaya diselesaikan dengan pantas iaitu sehari lebih awal berbanding jangkaan sebelum ini iaitu pada Isnin. Memang sukar sebab tu kita ambil sehingga hari ketiga. Kejadian berlaku hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu. 3 hari kita nak proses tempat kejadian sebab the nature of disaster tu sedemikian rupa lah. Yang keduanya, kita perlu gunakan kaedah DNA yang akan mengambil masa. Walaupun begitu, saya dapati semua proses tu dipermudahkan. Inilah yang paling cepat yang kita boleh lakukan. Beliau berkata demikian pada sidang media di perkarangan Jabatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Rahimah pagi tadi. Selain ujian DNA, kaedah pengecaman menggunakan cap jari dan juga odontologi atau pengecaman identiti melalui gigi turut dilakukan ke atas mangsa. Beliau dalam pada itu turut merakam penghargaan kepada semua petugas HTAR Jabatan Kimia Malaysia, bahagian dalam PDRM, Pasukan Odontologi Hospital Kuala Lumpur, Jabatan Agama Islam Selangor JAIS dan lain-lain agensi yang terlibat. Datuk Husin Omar Han dalam pada itu berkata polis sudah merakam 3 keterangan daripada pemilik kamera papan pemuka atau dashcam yang berada di lokasi kejadian pesawat terhempas berdekatan Bandar Elmina Shah Alam. Justru itu pihaknya merayu agar lebih ramai saksi tampil untuk membantu siasatan. Ada beberapa yang dashcam owner daripada kenderaan-kenderaan itu ada yang tampil dan beri keterangan. Dan saya minta lah kalau ada lagi saksi-saksi yang ada keterangan yang ni, kita boleh menguatkan lagi kita punya siasatan, lengkapkan siasatan lah. Tambah beliau, pihaknya menyiasat kes itu sebagai mati mengejut. Manakala Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU akan menyiasat berhubung nahas tersebut. Khamis lalu, 17 Ogos, tragedi pesawat Beechcraft Model 390 Premier 1 terhempas di lebuh raya Gatri berdekatan Bandar Elmina. 10 terkorban membabitkan 6 penumpang dan 2 kru. Manakala 2 lagi merupakan orang awam, masing-masing penunggang motosikal dan pemandu kereta yang melalui kawasan berkenaan ketika kejadian. Pesawat dalam penerbangan dari Langkawi ke Subang dan telah mendapat pelepasan untuk mendarat pada 2.48 petang. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menyampaikan sumbangan peribadi kepada waris-waris bangsa nahas pesawat terhempas di Elmina Shah Alam. Menurut hantaran di Facebook Istana Negara hari ini, sumbangan itu diserahkan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Zahari Muhammad Arifin di Hospital Tengku Ampuan Rahimah dan Masjid Jami' Ar-Rahimiyah di Klang hari ini. Dalam kunjungan itu, Datuk Zahari turut menyampaikan ucapan takziah Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah
kepada semua waris dan ahli keluarga atas pemergian mengejut insan tersayang. Sri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat oleh Allah SWT dan ditempatkan dalam kalangan mereka yang beriman dan beramal soleh. Perdana Menteri Jamin Islam terus dimartabat. Alhamdulillah bertemu kembali. 6 buah kilang pembuatan perabot di Kampung Baru Sungai Buloh Shah Alam musnah dalam kebakaran petang tadi. Kejadian itu tular di media sosial selepas beberapa gambar dan rakaman video yang menunjukkan asap tebal dikongsi orang awam yang berada di berhampiran lokasi. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Selangor Wan Mat Razali Wan Ismail berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian kira-kira jam 4.48 petang sebelum mengerahkan anggota dan jenteranya ke lokasi kejadian. 11 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Buloh, Selayang, Damansara serta Rawang dikejarkan ke lokasi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan setakat ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan memastikan Islam sebagai agama persekutuan terus dimartabatkan selain menyediakan peruntukan mencukupi bagi penganjuran program latihan dan pemahaman Islam. Beliau pada masa sama turut memberi jaminan bahawa setiap hak warga negara bukan Islam kekal terpelihara serta mereka akan sentiasa disantuni dan mendapat keselesaan hidup. Islam adalah agama persekutuan, tidak harus sesiapa pertikaikan. Dalam bidang peruntukan, dalam bidang program, dalam bidang konsep, negara ini mesti berteraskan kepada kefahaman Islam. Tetapi kita juga akui sebagai suatu negara, berbagai kaum, kita tetap akan menyantuni dan memberi jaminan keadilan, keselesaan hidup bagi semua manusia, warga di negara ini. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa MTHQA ke-63 1445 Hijrah di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur semalam. Tambahnya, MTHQA ini adalah platform yang bukan sahaja menjurus kepada tilawah dan hafazan Al-Quran tetapi juga usaha untuk meningkatkan kefahaman terhadap kitab suci itu. Beliau berkata umat Islam harus mendalami dan menghayati Al-Quran agar mampu memberi penjelasan dan pencerahan kepada rakyat berbilang kaum dan agama di negara ini. MTHQA yang bermula pada 19 Ogos hingga 24 Ogos melibatkan 2 kategori iaitu pertandingan tilawah Al-Quran serta hafazan Al-Quran 30 juzuk. MTHQA pada kali ini melibatkan 76 peserta dari 52 negara iaitu 24 lelaki dan 12 perempuan bagi kategori tilawah, manakala 27 lelaki dan 13 perempuan bagi hafazan. Malaysia menghantar 4 wakil iaitu Kori, orang kurang upaya OKU Penglihatan, Muhammad Qayyim Nizar Sarimi dari Kelantan dan Nur Hidayah Abdul Rahman dari Terengganu bagi kategori tilawah, manakala kategori hafazan ialah Ahmad Ikmal Muhammad Ridwan dari Johor dan Dian Karisma Muhammad Jafar dari Sabah. Program menyemai semangat kesetiaan kepada raja dan negara sempena sambutan Bulan Kemerdekaan bakal diperluas ke seluruh negara. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata perkara itu akan diteliti untuk dilaksanakan setelah kejayaan negeri Perak menganjurkan program seumpama itu. Kita dapat saksikan pada malam ini bagaimana anak-anak muda di peringkat dari bangku sekolah rendah sampai ke sekolah menengah menyatakan dengan jelas rasa cinta dan sayang mereka terhadap institusi diraja dan beri pentingnya institusi tersebut kepada bukan hanya perpaduan, keharmonian tapi juga kelangsungan negara.
Beliau berkata demikian kepada media selepas program menyemai semangat kesetiaan kepada raja dan negara sempena sambutan Bulan Kemerdekaan peringkat Perak 2023 di bangunan Perak Darul Rizwan di Ipoh. Menurut Fahmi, program seumpama itu tidak harus dihadkan di peringkat sekolah sahaja tetapi perlu melibatkan semua lapisan masyarakat melalui persatuan penduduk serta rukun tetangga. Katanya sebagai permulaan pelaksanaan program itu di peringkat sekolah adalah tepat. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan berangkat ke majlis tersebut dan menyampaikan hadiah kepada pemenang pertandingan. Program menyemai semangat kesetiaan kepada raja dan negara dirangka bagi memupuk dan menyemai semangat kesetiaan kepada raja yang meliputi pertandingan pidato diraja, pertandingan menulis esei bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, pertandingan mencipta puisi, pertandingan melukis karikatur serta pertandingan melukis poster. Penganjuran tahun ini mendapat sambutan memberangsangkan dengan lebih 500,000 penyertaan berbanding 300,695 penyertaan sewaktu penganjuran kali terakhir pada 2019. Kementerian Pendidikan Malaysia atau KPM sedang mempericikan silibus pendidikan yang bersesuaian bagi sekolah sukan pendidikan khas yang bakal beroperasi pada 2025. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, ia bagi membolehkan murid berkeperluan khas dapat mencapai potensi penuh khususnya dalam bidang sukan. Katanya KPM turut mempertimbangkan jenis sukan yang sesuai sejajar dengan kebolehan murid. Perkara itu diteliti demi memastikan golongan berkenaan dapat berdaya saing di peringkat yang lebih kompetitif. 2025 operasi. 2025 lah. Nanti kita tengok. Dalam 2025. Ada kategori sukan yang jenis-jenis sukan yang kita sedang perincikan sebab anak-anak ini dia ada suka-suka tertentu. Jadi insya-Allah kita akan maklumkan juga sekali semasa kita ambil. Ada kategori dia. Tambahnya, sekolah yang sedang dibangunkan di Bandar Anstek Nilai Negeri Sembilan itu bagi membangunkan potensi sukan bagi pelajar-pelajar berkeperluan khas di negara ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Karnival Outreach Inklusif dan Kebolehpasaran Madani Murid Berkeperluan Pendidikan Khas Negeri Johor di Johor Bahru hari ini. Tambahnya, semua inisiatif yang dilaksanakan KPM untuk murid berkeperluan khas ini bagi meningkatkan kemahiran agar golongan itu terus bersama-sama dalam mendapat manfaat pendidikan. Fellow dan pensyarah Universiti Oxford, Datuk Dr. Afifi Al-Akiti dilantik sebagai pengerusi Lembaga Penasihat Syariah Ibnu Sina Wellness. Pelantikan tokoh itu bakal meningkatkan lagi reputasi pusat rawatan alternatif berasaskan perubatan dan psikologi Islam itu. Menurut pengasas Ibnu Sina Wellness, Hakimah Rozainah, intipati buku Islam and Biomedicine suntingan Datuk Dr. Afifi selari dengan perubatan sains Islam dan psikologi Islam yang dijalankan di Ibnu Sina Wellness. Justru pelantikan beliau adalah tepat. Islam and Biomedicine yang disunting oleh Datuk bersama dengan tim beliau adalah suatu buku yang menjadi tunjang yang membuktikan ilmu perubatan Islam yang holistik, yang inklusif jasad, jiwa, akal, roh adalah suatu sistem perubatan yang khalis zaman dan ia adalah boleh memberikan formula yang benar, boleh membawa kepada formula yang benar ke dalam sistem perubatan di masa akan datang. Dalam badi itu, Datuk Dr. Afifi Al-Akiti yang juga fellow kanan di Akademik Diraja Jordan, lantikan Raja Jordan Raja Abdullah II, memuji konsep rawatan jasad, jiwa, akal, roh secara holistik yang dijalankan di Ibnu Sina Wellness sebagaimana yang sedang dijalankan di negara-negara barat. Menurut beliau, di negara-negara barat, konsep perubatan moden telah berubah menjadi holistik, merangkumi aspek biopsikososial seperti yang dijalankan di Ibnu Sina Wellness. Perubatan moden ini berasaskan falsafah atau mazhab biomedical punya model. Dan Ibnu Sina, dan sekarang ni bukan saja Ibnu Sina, malah dalam WHO sekalipun, dalam terma definisi WHO tu, mereka juga memberi ruang untuk mazhab yang bukan saja biomedical punya model. Dan ini mazhab dipanggil socio-medical model. Iaitu mereka bukan saja nak mengesan penyakit tu tetapi nak cari punca sakit tu, ya. Dan punca sakit tu mungkin ada berkaitan dengan environment, albiah dalam masyarakat ataupun. Beliau juga berbesar hati untuk menyokong usaha murni Ibnu Sina Wellness selaku peneraju perubatan holistik Islam di Malaysia.
Kepada anda yang ingin mengenali Ibnu Sina Wellness, boleh menyertai seminar Jom Sihat yang akan diadakan di Pulau Pinang dan Selangor pada 31 Ogos dan 24 September ini. Layari laman sesawang www.ibnusinawellness.com atau hubungi terus di aplikasi WhatsApp menerusi talian 012 566 1319. Universiti Teknologi Mara UiTM hari ini melakar sejarah selepas menjadi universiti pertama yang menganugerahkan 1 juta scroll kepada graduan. UiTM dalam kenyataan berkata, scroll tersebut telah disampaikan oleh Naib Chancellor UiTM, Profesor Datuk Dr. Roziah Muhammad Janur. Pencapaian tersebut diperakui Malaysia Book of Records selepas penerima scroll ke-1 Nurliana Atirah Izani dari Fakulti Sains Gunaan menerima scroll tersebut dalam Istiadat Convocation UiTM ke-97. Kenyataan itu menyebut UiTM berbangga meraihkan penganugerahan scroll yang ke-1 pada sidang ke-22. Ini menjadikan jumlah scroll yang dikeluarkan oleh UiTM sehingga berakhirnya Istiadat Convocation kali ini adalah sebanyak 1,3,241 scroll. Angka itu suatu yang boleh dibanggakan kerana ia mencerminkan bahawa UiTM telah menggerakkan misinya dengan tepat untuk menjuarai pembangunan bumi putera profesional menerusi kurikulum terkehadapan dan penyelidikan berimpak. Sebagai rekod, Istiadat Convocation UiTM ke-97 kali ini berlangsung dari 5 Ogos hingga 15 September 2023. Selepas ni, misi Rusia ke bulan gagal. Luar negara, misi pertama Rusia ke bulan dalam tempoh hampir 50 tahun gagal selepas kapal angkasa Luna 25 terhempas di bulan. Agensi angkasa lepas Rusia Roscosmos berkata, penyiasatan akan dilancarkan terhadap punca nahas tanpa memberi sebarang petunjuk tentang masalah teknikal yang mungkin berlaku. Roscosmos dilapor hilang komunikasi dengan Luna 25 pada 2.57 petang waktu tempatan semalam, sejurus selepas ia terbabas dari orbit pra-pendaratan. Luna 25 sepatutnya melakukan pendaratan di Kutub Selatan Bulan pada 21 Ogos untuk mencipta sejarah pertama. Kegagalan misi yang dianggap berprestij ini mempertontonkan kemerosotan kuasa angkasa Rusia sejak zaman kegemilangan saingan sengit Perang Dingin apabila Moskow menjadi yang pertama melancarkan satelit Sputnik 1 untuk mengorbit bumi pada 1957. Dengan Luna 25, Moskow berharap untuk membina warisan program Luna era Sovietnya menandakan kembalinya kepada penerokaan bulan bebas dalam menghadapi persaingan sengit daripada Barat. Rusia ketika ini dalam perlumbaan dengan India yang mempertaruhkan kapal angkasa Chandrayaan-3 yang dijadual mendarat di Kutub Selatan Bulan pada minggu ini. Moskow juga bersaing rapat dengan China dan Amerika Syarikat. Baik, kebakaran hutan yang semakin merebak di bandar Kelowna, Kanada memaksa 30,000 penduduk diarah mengosongkan rumah masing-masing. Insiden terbaru ketika musim kemarau yang melanda negara itu setakat ini telah memusnahkan jutaan ekar kawasan. Menteri Pengurusan Kecemasan wilayah itu, Bowen Ma berkata, selain arahan perpindahan, 36,000 lagi penduduk diminta untuk berjaga-jaga dan segera berpindah jika diarahkan. Terdahulu, perpindahan penduduk digerakkan segera sama ada menggunakan jalan darat atau jalan udara. Ketika kebakaran semakin merebak, anggota bomba bertungkus lumus Lain pula di Meksiko, taufan Hillary yang membawa hujan lebat mencetuskan banjir besar di semenanjung Baja California. Amaran juga telah dikeluarkan pihak berkuasa berhubung kemungkinan keadaan menjadi lebih buruk dan boleh mengancam nyawa. Visual yang dikongsi AFP menyaksikan banjir mengalir deras di kawasan penempatan penduduk. Hujan lebat menjejaskan sebahagian Baja California serta barat daya AS dan pihak berkuasa AS memberi amaran kepada rakyat dan perniagaan supaya mengambil langkah berjaga-jaga. Beberapa sekolah dan aktiviti yang tidak penting dibatalkan sehingga Isnin. Turut ditangguhkan perlawanan baseball di California. Sementara itu, hampir 200 penerbangan yang dijadualkan hari ini di lapangan terbang antarabangsa San Diego sudah dibatalkan dan 184 lagi pada hari Isnin. Pusat Taufan Kebangsaan berkata, taufan itu semakin lemah dalam laluannya ke pantai barat tengah semenanjung petang ini.
Baik, sekian untuk malam ini. Saya Nazira Syaringat dan jurubahasa isyarat Hanafi Ismail. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Saksikan Globe Al-Hijrah yang mengupas mengenai penderitaan hidup kanak-kanak Syria bersama Zaim Zamani 8.45 malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.